Kenaikan tarif elektrik Sabah tampung kos operasi yang kian meningkat. Perinciannya bersama Rozilawati Asik di Kota Kinabalu. Teruskan Zila. Ya, Otto. Susulan pelaksanaan semakan semula kadar elektrik di Sabah dan wilayah Persekutuan Labuan bermula hari ini 1 Februari 2026. Kerajaan negeri akan memantau kesan kenaikan tarif elektrik itu kepada pengguna serta memastikan bekalan elektrik terus stabil. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor menjelaskan pelarasan tarif elektrik tersebut bagi menampung kos operasi yang semakin meningkat serta mengurangkan kebergantungan kepada subsidi kerajaan persekutuan. Kita cuma naik lebih kurang 5 sen, 15% saja. Dan ianya tidak begitu membebankan kepada rakyat biasa yang mungkin sekitar 70%, 80% yang tinggal di Sabah ini. Jadi ini tidak dapat dielakkan kerana kita menanggung kos yang tinggi bermacam-macam sekarang ini. Jadi ianya perlu untuk kita mengatasi semua ini. Datuk Haji Ji mengulas mengenai semakan semula tarif elektrik Sabah Electricity berkuat kuasa 1 Februari 2026 menyaksikan pelarasan kadar tarif daripada kadar purata asas RM34.52 kepada RM39.70 per kilowatt sejam. Terdahulu, Datuk Haji Ji merasmikan Sekolah Agama Negeri San Apas Balung di Tawau. Sekolah berkenaan yang siap dibina dalam tempoh 3 bulan menjadi model pertama di Sabah menggunakan AI sejajar perkembangan pendidikan masa kini. Saya amat tertarik sekali kerana satu, pembinaan sekolah agama ini siap dalam masa 3 bulan. Hasil derma daripada mereka yang sanggup memberi sumbangan untuk pembinaan sekolah agama ini sebagai permulaan. Selebihnya kerajaan negeri akan membantu untuk membesarkan lagi sekolah agama ini. San Apas Tawau dibina dengan peruntukan RM1.5 juta dengan kapasiti awal 300 pelajar. Ketua Menteri turut menyokong cadangan mewujudkan lebih banyak sekolah menengah agama bagi memenuhi keperluan masyarakat Islam di negeri ini. Projek pembinaan Rumah Mesra Sabah Maju Jaya SMJ turut dilengkapi kemudahan asas termasuk bekalan air dan elektrik. Langkah itu bagi memastikan setiap penerima rumah menikmati kehidupan yang lebih selesa dan terjamin. Penyediaan kemudahan asas itu seiring matlamat kerajaan negeri meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui penyediaan perumahan berkualiti. Pembinaan rumah SMJ itu turut dibekalkan dengan utility sekali, bekalan air dengan bekalan elektrik. Tetapi masih ada yang terus mengemukakan permohonan tambahan untuk peruntukan tambahan terutama bagi tiang-tiang elektrik yang perlu dibekalkan, disambung sehingga ke rumah itu. Datuk Iwan yang juga adun kedamaian berkata demikian selepas meninjau rumah SMJ di kawasan yang diwakilinya. Beliau menjelaskan permohonan tambahan berkaitan utiliti boleh dipertimbangkan melalui peruntukan adun bagi memastikan keselesaan dan kebajikan penerima rumah terus terpelihara. Pejabat Adun Melalap akan memastikan bantuan pendidikan disalurkan terus kepada golongan sasar. Pemimpin setempat diberi tanggungjawab memastikan bantuan itu disampaikan secara teratur, telus dan berkesan. Perkara ini ditegaskan Adun Melalap Datuk Jamawi Jaafar yang juga Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan. Katanya penyampaian bantuan yang teratur, telus dan berkesan amat penting bagi pelajar daripada keluarga berpendapatan rendah yang amat memerlukan sokongan. Jadi kita kena maklumkanlah melalui kita punya pimpinan masyarakat di kampung, Ketua Kampung, Pengurusi JKK, Ketua Anak Negeri, Wakil Ketua Anak Negeri akan kita maklumkan secara rasmi supaya mereka boleh menyebarluaskan di peringkat bawah. Beliau menyampaikan bantuan kewangan kepada 19 pelajar yang melanjutkan pengajian ke IPT pada pengambilan Januari di Pusat Khidmat Adun Melalap.
Ia merangkumi bantuan sekali bayar RM2,000 bagi pelajar ijazah, RM1,500 bagi pelajar diploma, bantuan komputer untuk B40 dan bantuan tiket penerbangan RM600 setahun untuk pelajar di kampus kerajaan. Sementara itu, pelajar dan ibu bapa yang ditemui RTM menzahirkan ucapan terima kasih di atas keprihatinan kerajaan negeri. Mereka menyifatkan bantuan pendidikan yang diterima meringankan beban, terutama dalam persiapan memulakan pengajian di IPT. Dengan bantuan tersebut ni meringankan kami punya beban untuk berlepas ke sana. Oleh itu, secara terima kasih sajalah untuk bantuan tersebut. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Datuk karena sudah memberikan bantuan ini, karena hal ini dapat meringankan keuangan saya untuk melanjutkan pelajaran. Anak saya sudah sambung belajar di Terengganu. Mengucapkan berbanyak-banyak terima kasihlah atas sumbangan Datuk selama ini. Tahun lalu, kerajaan negeri memperuntukkan RM75.5 juta untuk melaksanakan 13 inisiatif bantuan pendidikan kepada pelajar, sekolah, Persatuan Ibu Bapa dan Guru serta Persatuan Mahasiswa Sabah di dalam dan luar negara. Pelajar seni persembahan di Sabah kini mempunyai ruang lebih luas untuk berkembang apabila JKKN Sabah dan Universiti Malaysia Sabah UMS memeterai kerjasama strategik dalam pembangunan bakat seni generasi muda. Kerjasama dimeterai menerusi surat niat LOI yang ditandatangani pengarah JKKN Sabah Marina Abu Bakar dan Dekan Akademi Seni dan Teknologi Kreatif ASTIF UMS, Dr. Zairul Anwar Mat Dawam. LOI dimeterai sempena pelancaran program teater dengan tari ASTIF di Dewan Recital UMS. Inisiatif ini merangkumi penempatan pelajar latihan ilmiah di JKKN Sabah dan pelaksanaan penyelidikan penggunaan kemudahan jabatan sebagai ruang pembelajaran luar kampus. Dan kerjasama ini adalah juga sebagai sokongan JKKN, Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara, untuk menyokong pelapis-pelapis generasi muda kita ni daripada bidang seni, tari, teater dan juga muzik, supaya mereka boleh berkembang dan mempunyai tempat untuk mereka berkarya pada masa depan. Sementara itu, Dr. Zairul berkata, kerjasama ini turut menyokong penstrukturan semula program teater dengan tari agar lebih tersusun dan relevan dengan keperluan semasa. Tujuan kita adalah untuk melestarikan ekosistem yang lebih baiklah di negeri Sabah, terutamanya dalam membina kebudayaan yang kita angkat daripada kepelbagaian etnik yang ada di Sabah ini. Kerjasama strategik ini dijangka melahirkan lebih ramai penggiat seni persembahan berdaya saing. Pembangunan bola sepak akar umbi di Sabah memasuki fasa meyakinkan. Penubuhan akademi bola sepak di setiap daerah dan penganjuran kejohanan usia muda yang konsisten mencerminkan komitmen serius pelbagai pihak. Syafif Syahirandani ada laporannya. Walaupun Sabah masih belum melahirkan pemain yang benar-benar menyerlah di peringkat kebangsaan, asas pembangunan yang sedang dibina dilihat semakin kukuh dan tersusun. Saya yakin selepas 3 dan hingga 5 tahun baru kita dapat melahirkan pemain-pemain yang berkualiti untuk mewakili negeri Sabah dan juga nasional lah. Usaha tersebut turut disokong dengan pencapaian konsisten anak jati Sabah memasuki Akademi Mokhtar Dahari, kemuncak pembangunan akar umbi bola sepak negara. Pada tahun lepas, kita ada 3 orang yang berjaya memasuki Akademi Mokhtar Dahari. Tahun sebelumnya pun 3 orang. So, kemasukan KMD ini adalah satu label yang orang cakap sudah tinggi. Di Malaysia itu adalah peringkat yang paling tinggi untuk akar umbi. Dalam masa sama, penggiat bola sepak tempatan melihat keperluan memperkukuh sistem pencarian bakat secara lebih menyeluruh, khususnya di sekolah dan kawasan luar bandar. Kita berharap juga Persatuan Negeri dapat menubuhkan satu jatuhan kuasa scouting, kan? Jadi scouting ni mereka dapat pergi ke setiap daerah ataupun ke sekolah-sekolah. Jadi mereka akan lihat di mana kadang-kadang kita tidak nampak anak-anak ini menyerlah di kelab-kelab.
Bekas pemain Sabah pula menegaskan aspek disiplin, mentaliti dan kualiti latihan perlu diberi penekanan sejajar dengan tuntutan bola sepak moden. Belum ada lagi yang pemain Sabah wakil Malaysia sekarang ni. Jadi untuk mendapatkan wakil Malaysia tu kita mau improve lah daripada training dan game, itu yang penting. Pembangunan akar umbi bola sepak Sabah kini sedang berkembang dari segi kuantiti, namun tanpa sistem yang tersusun dan berterusan, usaha ini berisiko tidak membuahkan hasil. Persoalannya, sampai bila Sabah perlu menunggu kelahiran bintang baharu di pentas bola sepak negara. Syafif Syahiran Deni, RTM. Baik, sekian perkongsian dari negeri di bawah Bayu. Kembali bersama Otto untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara. Salam Malaysia Madani. Baik, terima kasih Zila langsung dari Kota Kinabalu, Sabah.